Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kertas kerja ini bertajuk Orientasi Keusahawanan dan Pertumbuhan Perniagaan milik usahawan ibu tunggal. Permasalahan kajian. Secara perbandingannya, ibu tunggal mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding kelompok wanita bujang dan wanita yang berpasangan. Hal ini selari dengan kajian terdahulu seperti berikut, di mana dapat dirumuskan bahawa kelompok ibu tunggal didapati sinonim dengan masalah ekonomi, masalah psikologi dan emosi, masalah keluarga, cabaran membesarkan anak sendirian, stigma negatif dan kurangnya sokongan masyarakat. Jadi situasi negatif tersebut membelenggu kehidupan mereka dan dijangka bukan sahaja memberi kesan kepada kehidupan peribadi, tetapi yang lebih penting memberi kesan kepada cara dan orientasi keusahawanan dan pencapaian pertumbuhan perniagaan yang diusahakan oleh usahawan ibu tunggal terlibat. Objektif kajian, terdapat dua objektif kajian. Yang pertama, untuk menghurai tahap dimensi orientasi keusahawanan, entrepreneurial orientation dalam kalangan entiti perniagaan yang diusahakan oleh usahawan ibu tunggal, dan yang kedua, menganalisis hubungan orientasi keusahawanan EO perniagaan usahawan ibu tunggal dengan pertumbuhan perniagaan. Sorotan karya. Orientasi keusahawanan adalah satu konsep yang dibina oleh Corbin dan Slevin pada tahun 1989. Ya. Secara keseluruhannya ia bercakap tentang aplikasi ciri keusahawanan terhadap konteks organisasi berbanding berisu di peringkat individu usahawan. Jadi ia adalah penggayaan strategik, strategic posture peringkat firma yang didominasi oleh elemen proaktif, inovatif dan pengambilan risiko. Dan adalah dijangkakan terdapat hubungan di antara orientasi keusahawanan dengan prestasi perniagaan seperti yang dikemukakan oleh pengkaji seperti Shumi dan Abdullah 2013, Rezi dan Ort 2017 dan Zahra dan Corbin 1995. Jadi kajian ini dilaksanakan menggunakan teknik survey atas talian. Populasi kajian terdiri daripada usahawan ibu tunggal yang menganggotai Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal Selangor di Batu Cave Selangor berjumlah 400 orang. Jadi berdasarkan jumlah populasi tersebut, dengan merujuk kepada jadual penentuan saiz sampel Craig G dan Morgan, didapati saiz sampel yang diperlukan adalah berjumlah 196 orang. Jadi teknik persampelan bukan berkabarangkalian, jenis persampelan bertujuan telah digunakan untuk mendapatkan unit-unit sampel tersebut. Kajian ini telah mendapatkan bantuan daripada pengurusi Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal Selangor itu untuk menyebarkan alamat capaian link survey kepada ahli-ahli yang telah dikenal pasti oleh pengurusan persatuan tersebut. Seterusnya, pengukuran pemboleh ubah. Ada dua pemboleh ubah penting yang diperlukan bagi kajian ini, iaitu EO dan satu lagi adalah pertumbuhan perniagaan. Jadi EO diukur berdasarkan 4 dimensi, iaitu proaktif, kita ada 5 item penyataan, inovasi 5 item penyataan, pengambilan risiko juga 5 item dan juga autonomi juga 5 item penyataan. Manakala pertumbuhan perniagaan diukur menerusi 7 item penyataan, di mana responden perlu memberi maklum balas mereka berdasarkan skala Likert di antara 1 hingga 5. Data kajian telah dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan juga korelasi Pearson bagi mencapai tujuan kajian, dan unit analisis kajian adalah perniagaan milik usahawan ibu tunggal. Ia bukan melihat kepada individu usahawan ibu tunggal, tetapi perniagaan yang dimiliki oleh usahawan ibu tunggal. Seterusnya, penemuan. Terdapat 2 penemuan penting, iaitu tahap
dimensi orientasi keusahawanan dalam kalangan perniagaan yang diusahakan oleh usahawan ibu tunggal berada pada tahap yang tinggi, ya. Di mana dimensi proaktif skor minnya di antara 4.01 sehingga 4.08. Dimensi inovatif, ya, skor di antara 2.98 sehingga 3.95. Item pengambilan risiko di antara 4.01 sehingga 4.14, dan item dalam dimensi autonomi berada di antara skor 4.03 sehingga 4.17. Jadi sekiranya kita lihat, ya, dimensi inovatif lah yang memperoleh skor min yang secara perbandingannya rendah, ya, berbanding 3 dimensi yang lain, iaitu proaktif, mengambil risiko dan juga autonomi. Orientasi keusahawanan didapati mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pertumbuhan perniagaan pada dimensi proaktif, mengambil risiko dan autonomi, seperti ditunjukkan oleh nilai-nilai raw dan nilai signifikan seperti berikut, ya. Jadi sebagai kesimpulan, EO adalah penting bagi pertumbuhan perniagaan milik usahawan ibu tunggal, khususnya pada dimensi proaktif, mengambil risiko dan autonomi. Usaha membasmi kemiskinan melalui medium keusahawanan dalam kalangan ibu tunggal perlu bukan hanya membantu mereka pada peringkat untuk menubuhkan perniagaan, ya, itu adalah penting, tetapi yang lebih penting adalah untuk memberi sokongan berterusan supaya wujud, ya, pertumbuhan dalam perniagaan mereka. Maknanya perniagaan mereka itu tidak kaku ataupun tidak stagnan pada satu tahap sahaja, ya. Sebaliknya mempunyai potensi untuk terus berkembang, ya, dan menjadi lebih kukuh, ya, pada masa hadapan. Jadi untuk, ya, pertumbuhan perniagaan, cabaran yang kuat adalah untuk membentuk satu kekuatan dalaman, ya, intangible resources, supaya dapat bersaing di pasaran terbuka. Jadi bantuan ataupun sokongan harus dihala ke arah membina EO, ya, sumber EO, entrepreneurial orientation, supaya perniagaan ada ciri proaktif, berani mengambil risiko diperhitungkan dan berautonomi. Dan inilah sebenarnya, ya, intangible resources yang perlu ada, ya, pada perniagaan usahawan ibu tunggal sekiranya mereka hendak bergerak ke hadapan dan terus maju, ya, dan mencapai pertumbuhan perniagaan yang lebih baik. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.